A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Hud AS ayat yang ke-100. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan pasti sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami dan hujah yang jelas. Pengajarannya pertama, tugas utama para nabi dan rasul ialah menyuruh manusia melakukan perkara yang makruf dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Yang kedua, ma'ruf yang paling besar dan utama ialah mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan hanya menyembahnya. Manakala perkara mungkar yang paling besar ialah perbuatan mensyirikkan Allah. Yang ketiga, wajib setiap para nabi dan para rasul, bahkan setiap pendakwah, wajib ke atas setiap para nabi dan rasul, bahkan setiap pendakwah, mengajak manusia mentauhidkan Allah dengan hujah yang nyata daripada Allah.
hujah yang nyata daripada Allah, bukan daripada diri sendiri. Okey, ayat 97. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Maksudnya, kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, lalu mereka mengikut arahan Fir'aun, dan tidaklah perintah Fir'aun betul. Okey, pengajarannya, wajib bagi setiap pendakwah keluar berdakwah dan mencari setiap orang yang zalim dan melakukan kemungkaran. Lalu menghalang mereka daripada perbuatan tersebut. Yang kedua, di mana-mana tempat dan zaman ada sahaja Fir'aun yang menjadikan manusia sebagai hamba dan pengikutnya. Yang ketiga, tidak ada sesiapa pun yang mengikut perintah Fir'aun dan mereka yang seumpamanya, melainkan orang-orang yang bodoh dan jahil agama. Okey, ayat 98. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Maksudnya, Fir'aun mendahului kaumnya pada hari kiamat, lalu dia memimpin kaumnya ke neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat masuk. Pengajarannya, sesiapa yang memimpin manusia kepada kesesatan dan kesyirikan, maka dia juga akan memimpin pengikutnya masuk ke neraka. Yang kedua, kebodohan manusia yang paling bodoh ialah melakukan sesuatu yang akhirnya membawanya ke neraka Jahannam.
ayat 99, wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Maksudnya, dan mereka diikuti pada kehidupan dunia ini laknat, jauh daripada rahmat Allah, dan begitu juga pada hari kiamat. Itu adalah seburuk-buruk anugerah. Pengajarannya pertama, tidak ada seorang pun yang mengikut nafsu dan perintah manusia, melainkan dia akan dilaknat oleh Allah dan semua makhluknya. Di dunia sehingga ke akhirat. Yang kedua, anugerah Allah yang paling buruk kepada manusia ialah mereka dilaknat oleh Allah atau dijauhkan daripada rahmat Allah. Okey, habis lah. Kita sambung dulu. Okey, ayat malam ni, ayat 100 kaitan dengan ayat lepas. Ayat malam ni, ayat ke-100 adalah penutup atau kesimpulan kepada semua kisah-kisah para Nabi dan kaum mereka yang Allah cerita dalam surah Hud, iaitu 7 kisah 7 Nabi. Jadi ayat malam ini adalah kesimpulannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika pada demikian itulah. Zalika dalam bahasa Arab dipanggil isim isyarah. Isyarat ni ialah demikian itulah. Apa dia? Kisah-kisah yang disebut sebelum ayat ni adalah min amba'i, dari amba. Apa dia? Amba ni jamak. Kalau satu, naba'un. Kalau satu, naba'un. Apa makna naba'un? Kalau khabar pun berita juga. Tapi beza khabar dengan naba' ialah naba' ni cerita besar, cerita gempak. Jadi semua cerita dalam Quran adalah naba'. Bahkan ada satu surah namanya surah An-Naba'. Cerita apa? Cerita yang paling besar dan agung yang disebut dalam Al-Quran tentang kiamat. Sebab kiamat adalah sebagai batas untuk menentukan manusia sama ada bahagia kekal selama-lama ataupun celaka dan kekal selama-lamanya. Jadi Allah kata demikian itulah daripada amba, berita-berita besar. Al-Qura apa dia? Universiti Jami'atu Islamiyah, Universiti Islam. Jami'atu Al-Azhar, Universiti Azhar. Al-Qura ialah jamak, negeri-negeri. Kalau satu, Al-Qaryah. Dah jadi bahasa Melayu kan? Ana ahli qaryah Jabal Jelutong. Semua Arab, Jelutong je Melayu. Jadi itulah
Demikian itulah daripada berita-berita besar tentang negeri-negeri. Maksud apa dia ni? Iaitu penduduk-penduduk negeri yang Allah binasakan. Apa dia? Kalau kaum Ad di kaum Ad, di Yaman. Kalau kaum Samud, Madain Saleh di Saudi. Kalau kaum Lut di Jordan. Kalau kaum Shu'aib, Madain dekat antara sempadan Saudi dengan Jordan. Kaum Nabi Nuh kat mana? Ada pendapat kata Iraq. Okey. Berita-berita besar, penduduk, dia tak sebut penduduk di sini, tapi maksud penduduk. Sebab yang melakukan kezaliman ialah penduduk, bukan negeri. Penduduk negeri-negeri. Naqussuhu. Naqussuhu daripada perkataan al-qassu. Al-qassu. Makna dia ialah tatabbu' al-asar. Tatabbu' ikut, asar kesan-kesan. Jadi kalau kata terbit dia kisah, dah jadi bahasa Melayu. Kisah. Ada tak surah Al-Qasas? Ada kan? Ini apa beza kisah dengan Al-Qasas? Kalau satu, kisah. Kalau banyak, Al-Qasas. Sebab tu dipanggil surah Al-Qasas, sebab banyak cerita dalam tu. Kalau fi'al madhi, qassa. Ini. Qassa, yakussu. Ada dalam bentuk isim, ada dalam bentuk fi'lun. Qassa. Mudhari'nya yaqussu. Tapi bila kita terjemah cerita, makna asalnya apa? Tatabbu' al-asar, ikut kesan. Jadi cerita tu, maksud kisah ialah kita ikut kesan-kesan kisah umat-umat dahulu dan kita ambil pengajaran. Itu makna kisah. Jadi Allah kata, demikian itulah daripada berita-berita besar tentang penduduk negeri yang kami telah binasakan dan naqusu. Kalau naqusu nak terjemah apa? Kalau ya qusu dia, kalau na kami ceritakan. Hu-nya. Kami ceritanya. Cerita ni dah berlaku ke belum? Dah lepaskan. Tapi Allah cakap dalam bentuk fi'il apa ni? Naqusu, fi'il apa? Mudhari'. Makna fi'il mudhari' apa dia? Sentiasa. Pengajarannya apa? Jadi Allah nak beritahu cerita ni kami sedang dan sentiasa cerita, seolah cerita tu betul-betul berlaku depan mata kita di zaman kita. Macam kita tengok TV ataupun video. Allah nak kita bayangkan cerita tu macam kita tengok video. Sebab itulah bila kita tengok movie kan, fokus tak? Fokus kan? Walaupun bahasa Urdu, fokus. Dan kita faham. Dan kita boleh cerita balik pada orang. Padahal semua itu adalah lakonan. Sebab apa? Sebab dia macam gambar tu, movie tu macam betul-betul sedang berlaku depan mata kita. Maka begitu juga kisah-kisah yang Allah cerita dalam Quran. Allah nak bagi tahu, bacalah Quran, cerita-cerita ni seolah kamu sedang menonton movie dan ambil pengajaran. Tapi ramai tak yang faham bila baca cerita-cerita
dalam Al-Quran. Tak, seolah Allah tak bercerita pun. Sedangkan Allah kata, kami sentiasa menceritakannya. Alaika, ke atas, engkau, iaitu Nabi Muhammad. Dan bila Allah cerita kisah ini kepada Nabi Muhammad, bermakna Allah cerita kepada semua sekali. Sebab kita mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad. Cuma bezanya, Nabi faham, kita tak faham. Okey, minha, daripadanya. Nya ni balik pada ambak. Ada cerita yang kami cerita tu, yang kami azab kaum dahulu, ada yang qaimun. Qaimun ni berdiri. Allah buat contoh, Allah buat contoh pokok. Ada cerita tu, qaimun masih berdiri. Maksudnya, ada kesannya. Kesan peninggalan umat yang diazab dahulu. Ada contoh? Madain Saleh ada. Kalau kita pergi Madain Saleh, ada kesan binaan kaum Samud yang hebat. Siapa pernah pergi? Tak pernah, tak payah pergilah. Sebab syarat nak pergi apa dah? Selain pada tiket, duit dan kena menangis. Nabi kata kalau tak boleh menangis, jangan pergi. Boleh jadi haram. Yang kedua, kisah tu ada dalam bentuk wahsid. Apa makna hasid? Hasid ni tanaman yang telah dituai, kosong dah. Iaitu kesan dia dah tak ada dah. Hancur. Ada cerita yang Allah kekalkan kesannya, ada cerita yang Allah hapuskan langsung. Contoh, cerita umat dahulu yang tak ada kesan dah sekarang. Pergi cari pun tak akan jumpa. Contoh pada Firaun. Kaum, ada pendapat kata kaum Ad di Yaman, kaum Nabi Lut, kampung ataupun negeri kaum Nabi Lut, ada tak kesan? Tak ada. Yang ada pada Jadi ada pendapat mengatakan semua kampung Nabi Lut, kaum Nabi Lut tenggelam dalam Laut Merah. Kesannya tak ada. Jadi ada yang Allah kekalkan kesannya, ada yang Allah hapuskan. Kenapa? Ada yang kekal, ada yang Allah hilangkan. Kalau untuk kekal, yang Allah kekalkan kesannya supaya apa? Supaya kita bukan setakat mendengar daripada Al-Quran, tapi kita boleh melihat. Dan bila dengar dan lihat, kesannya lagi hebat. Kalau orang yang beriman dah. Yang Allah hapuskan menunjukkan apa? Pengajarannya apa dah? Allah Maha berkuasa. Nak kekal kesan pun boleh, Allah nak hapus pun boleh. Sebab dia adalah Tuhan. Dan yang kedua, yang Allah hapuskan, walaupun tak ada kesan, kalau kita orang beriman, kita tahu dan wajib kita yakin. Dengan apa? Al-Quran. Kesan tak ada. Tapi bila Allah cerita dalam Al-Quran, benda tu pasti berlaku dan benar. Okey. Cuba buka surah Rum. Surah Ar-Rum. Ayat 9 ke? Ni. Bukan. Ayat ke-55 ini kemudian. 9 ke apa? Ada satu lagi yang nak bagi. Last ke? Ada 9 lah. Okey. Allah mula ayat ini dengan A.
Apa makna A? A ni dia panggil apa? Istifham. Kan? Huruf istifham. Jadi bila huruf istifham tu ada dua maksud. Salah satu sama ada majazi ataupun hakiki. Jadi kalau Allah yang bertanya bukan hakiki. Hakiki ni kita bertanya untuk dapat jawapan ataupun maklumat, dan Allah tak perlu semua tu. Sebab Allah Maha mengetahui. Jadi Allah bertanya tu sebagai apa? Sama ada nak mencela, nak menegaskan, nak apa lagi? Nak menyindir. Okey, Allah kata awalam yasiru. Adakah tidak mereka yasiru berjalan? Mereka ni balik pada orang musyrik Mekah. Fil ardi, di atas muka bumi. Lalu yanzuru mereka. Kalau yanzuru, kalau yarawna melihat dengan mata. Tapi kalau yanzuru lebih pada itu, iaitu memerhati. Berjalan, tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu mereka perhati. Perhati apa? Kaifa, bagaimana kana aqibatul lazina, akibat dan jadi bahasa Melayu, kesudahan orang-orang yang min qablim, sebelum mereka, sebelum orang-orang musyrikin Mekah. Berjalanlah di muka bumi, tapi tujuannya apa dia? Untuk melihat. Melihat apa? Allah dia kata melihat kesan. Allah kata melihat kaifa. Tu poin dia ialah kaifa. Bagaimana kesudahan umat-umat dahulu. Bukan tengok bangunan. Tengok kesan bangunan, kita ada setengah orang dia kata apa? Oh, hebat orang dulu. Dia tak nampak hebat Allah lagi yang mencipta orang tu dan membinasakan orang tu. Jadi yang Allah suruh perhati apa dah? Perhatikan bagaimana kesan kesudahan orang-orang yang sebelum. Kemudian Allah begitu sifat orang dahulu. Kanu asyadda minhum. Orang-orang dahulu ni sebelum orang musyrik Mekah, asyadda minhum quwwatan. Lebih kuat daripada orang Mekah. Contoh siapa? Kaum Ad. Fizikalnya kuat kan? Ada yang boleh pahat gunung untuk buat rumah. Wa asaru, dan mereka pada asaru, mereka meninggalkan bekas di muka bumi. Wa amaruha, dan mereka mengimarahkan, memakmurkan bumi. Aksar, lebih besar, lebih banyak daripada apa yang orang Mekah buat. Dan waja'athum rusuluhum, semua umat-umat dahulu yang kuat, yang hebat ni Allah utuskan rasul, dan rasul pula bawa bayinat. Tapi akhirnya Allah binasakan mereka. Jadi ayat ni sebenarnya peringatan kepada siapa? Pertama, orang musyrikin Mekah lah masa ayat turun. Jadi kalau orang dahulu lagi kuat, lagi hebat, Allah boleh hancurkan dengan angin, dengan pekikan. Maka untuk Allah hancurkan orang Mekah sebenarnya lagi mudah. Jadi amaran kepada orang Mekah, cukuplah jangan mensyirikkan Allah. Kemudian fama kana Allahu liyazlimahum, dan Allah tidak pernah zalim pada mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka yang zalim pada maka akibatnya Allah hancurkan. Okey. Jadi apa tujuan kisah-kisah yang Allah cerita dalam Quran? Saya pernah sebut di permulaan surah Tadabbur, surah Hud. Siapa boleh sebut dengan dalilnya? Okeylah, sebut dalil saja. Tak boleh juga. Sebut poin saja. Apa dia? Oh, soalan. Apa tujuan utama Allah menceritakan kisah-kisah umat dahulu yang Allah binasakan? Meneguhkan, menghiburkan hati Nabi. Ayat? Ayatnya sebenarnya dalam surah Hud.
Surah yang sama di hujung. Ayat 120. Lepas tu yang kedua. Betul tak? Cuba tengok. Surah Hud ayat 120. Ni. Wa kullan, semua ni naqusu fa'il mudhari'. Kami sentiasa menceritakan alaika kepada engkau min amba'ir rusul. Cerita-cerita para rasul dahulu. Apa tujuan? Manusabbitu bihi fuadak. Apa yang boleh meneguhkan dengan kisah tu hati engkau. Jadi kalau nak hati tu kuat, tetap pendirian, istiqamah, rawatannya apa? Quran. Baca je kisah-kisah dahulu. Bila kita baca kisah-kisah umat dahulu dalam Quran, maka kita akan rasa masalah kita adalah kecil. Yang sampai merajuk, sampai bunuh diri ni sebab jahil Al-Quran. Kalau dia baca Quran, dia kata, ya Allah, teruknya aku, benda kecil pun dah berungut. Kemudian waja'aka, dan datang pada engkau fi hazi, dalam kisah ini, al-haq, kebenaran, dan sebagai mau'izah, peringatan, wa zikra, dan juga peringatan bukan untuk semua orang. Yang betul-betul ambil peringatan daripada kisah umat dahulu ialah orang beriman je. Mana siapa baca Quran 20 tahun tapi tak tahu pengajaran, dia belum beriman. Yang ambil pengajaran hanya orang beriman. Okey, cuba buka surah Al-A'raf 176. Lain slow. Kena tukar internet yang laju. Okey. Ayat ni panjang ni. Rasanya kita pernah tadabbur. Kita ambil bahagian hujung tu. Faksus. Itu fi'il apa tu? Dia asal dia uksus. Uksus. Apa ni? Fi'il madhi apa tadi? Qassa. Fi'il madhi. Amar. Yaqussu. Mudhari'. Fi'il madhi past tense. Yaqussu, fi'il mudhari' sedang. Uksus, perintah. Tak ingat bahasa Arab. Tak ada seorang pun minta nak sambung kelas bahasa Arab. Tak rindu. Nampak sangat macam dia minta tambah kelas tadabbur je. Okey. Jadi sekarang Allah perintah pada Nabi, perintah fi'il amar. Maka ceritalah. Cerita pada Al-Qasas. Kisah-kisah. La'allahum, supaya mereka yatafakkarun. Jadi di sini dalam ayat ini tujuan diceritakan kisah umat dahulu dalam Al-Quran supaya apa? Supaya manusia berfikir. Jadi kalau baca apa-apa kisah dalam Quran tapi tak berfikir, dia tak faham apa tujuan kisah tersebut. Lagi teruk apa dia? Lagi teruk. Dia baca 20 kali, 30 kali, khatam pun berpuluh kali. Tapi tajwid dia nombor satu. La'allahum yatafakkarun. Kan? Dia boleh berhenti 2 harakah, 4 harakah, 6 harakah. Nama hukum apa dia? Ma'aril sukum. Pakar. Apa tujuan? Apa makna dia? Itu bukan bidang saya. Padahal Allah suruh Nabi cerita pada siapa ni? Pada siapa ni? Semua sekali. Semua sekali. Jadi semua sekali wajib faham dan wajib berfikir. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey. Kemudian
Ayat seterusnya Allah beritahu. Kenapa Allah binasa dan azab umat-umat dahulu begitu teruk sekali? Ada yang hancur, kan? Ada yang mati bergelimpangan. Ada yang Allah kata seolah mereka ni tak pernah tinggal di situ. Sangat dahsyat. Kenapa? Adakah Allah zalim? Allah kata, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. Dan tidaklah zalamnahum, kami menzalimi mereka. Walakin, akan tetapi, zalamu, mereka menzalimi anfusahum, diri mereka. Jadi ayat ni Allah nak beritahu sebab kenapa Allah hancurkan umat dahulu. Sebabnya apa dia? Allah tak zalim, tapi puncanya mereka sendiri melakukan perbuatan zalim. Dan Allah tak kata mereka zalim pada orang. Allah kata mereka zalim pada biasa. Kalau kita lah, kalau sebut zalim biasanya kepada orang, kan? Tapi kurang banyak sebut zalim pada diri sendiri. Bila orang zalim pada kita, kita cepat perasan tak? Ambil hak kita, kan? Langgar kata kita, lepas tu lari. Kita cukup perasan. Tapi bila kita solat lambat, kita perasan tak kita zalim? Solat tak khusyuk, baca Quran tak faham, mengumpat, mengutuk orang. Kita rasa tak kita sedang zalim pada diri sendiri? Bahkan masa tu kita rasa macam okey je. Okey. Apa dia contoh zalim pada diri sendiri? Contoh. Oh, solat lambat. Tapi yang Allah hancur umat dahulu tu bukan solat lambat. Sebab yang zalim yang paling besar ialah syirik. Syirik pada Allah. Kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Okey, tapi sekarang Allah kata sebab mereka zalim. Allah tak kata sebab mereka kufur. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Siapa saja yang zalim walaupun dari Islam akan diazab oleh Allah. Kalau Allah kata sebab mereka kafir, kita rasa apa? Ayat ni tak ada kaitan dengan aku. Mungkin tak orang Islam zalim pada diri sendiri. Yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, yang ada kebun besar, kan? Allah kata dalam surah Al-Kahfi ayat 35, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Lelaki yang ada dua kebun yang besar yang mewah ni, dakhala jannatu, masuk kebun dia, bukan masuk kebun orang. Wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia zalim pada. Macam mana masuk kebun sendiri tapi zalim? Biasa yang zalim ni masuk kebun orang, kan? Curi durian ke apa. Ini masuk kebun sendiri tapi zalim pada diri sendiri. Apa kezaliman dia? Kezaliman dia ialah dia anggap hasil kebun tu adalah itu zalim. Mana dia ambil hak Tuhan. Sebenarnya yang Allah yang bagi. Kadang-kadang orang usaha yang sama tapi Allah tak bagi, tak dapat. Jadi bila kita perasan kelebihan yang kita ada adalah milik kita, zalim. Adalah usaha kita, adalah zalim. Okey. Kenapa kamu nampak sihat ni? Sebab saya exercise setiap hari. 10 km tu biasalah. Itu zalim. Sebab dia menyandarkan kelebihan tu kepada diri sendiri. Dan selain pada tu banyaklah. Solat lambat, baca Quran tak faham, tengok filem Hindustan faham. Okey, fama aghnat
Fama aghnat, maka tidak. Aghnat apa dia? Maka tidak dapat menolonglah. Aghnat asalnya kaya. Tidak dapat menolong anhum mereka alihatuhum, Tuhan-Tuhan mereka, allati yang yada'u mereka. Yada'u ni kalau kita terjemah, kalau sembah bahasa Arab apa dia? Ya'buduna, kan? Mereka beribadat, mereka sembah. Tapi Allah tak guna ya'budun, Allah guna yada'u. Maksudnya apa? Ibadat ni sebenarnya kita doa pun adalah ibadat. Ad-doa wal ibadah. Dia solat, dia sembah Allah. Dia pergi umrah, dia sembah Allah. Tapi bila berdoa minta pada orang mati, syirik. Kerana apa? Bukan ibadat pada selain pada Allah, tapi hanya berdoa minta pada orang yang tak sepatutnya. Jadi Allah guna perkataan yad'una, termasuklah doa. Tuhan-Tuhan mereka sedikit pun tidak boleh menolong mereka. Tuhan yang mana ni? Yang mereka yad'una fi'il mudhari', yang sentiasa. Mana Allah nak bagi tahu orang yang sembah selain pada Allah ada sepanjang masa, bila-bila masa. Bukan zaman dahulu, bukan zaman orang Mekah sahaja, tapi sepanjang masa. Yang mereka seru ataupun beribadat min dunillah, dari selain Allah. Min syai'in, sedikit pun. Bila tu? Bila penyembah-penyembah berhala ni sangat-sangat memerlukan bantuan berhala. Lamma, ketika mana Ja'a, telah datang amru rabbika, perintah ataupun urusan Allah, iaitu azab Tuhan engkau. Maksudnya apa ni? Penyembah berhala ni, bila dia sembah berhala, apa harapan dia daripada berhala tu? Pastilah dia yakin berhala tu boleh selamatkan dia, khususnya ketika datang azab Allah. Kalau tak, kenapa nak sembah? Tapi Allah kata, bila Allah turunkan azab, Tuhan-Tuhan mereka tu sedikit pun tak boleh bantu. Bahkan lagi teruk apa dia? Wa ma zaduhum, dan tidaklah zaduhum, mereka menambahkan hum kepada mereka. Kenapa tebal sangat malam ni? Menambah kepada mereka ghaira, selain tatbib. Apa makna tatbib? Kebinasaan ataupun kerugian. Apa maksud ni? Satu, Allah nak bagi tahu yang mereka sembah tu sia-sia, dan bila mereka ada masalah langsung berhala tak boleh tolong. Satu. Yang kedua, tengok bahasa Arab, zadu. Waw ni jamak. Hum pun dhamir, mereka. Jadi ada dua mereka. Tidak, mereka boleh menambah pada mereka. Mereka pertama siapa? Berhala. Mereka kedua, penyembah. Yang tadi berhala tak boleh selamatkan mereka bila mereka ada masalah. Yang kedua,
Berhala tu tidaklah memberi apa-apa tambah nilai kepada penyembah, melainkan semakin rugi. Semakin sembah, semakin lama, semakin celaka. Tatbib ni daripada tabba. Tabba. Pernah dengar tak tabba? Pernah? Surah apa? Ialah nama surah apa? Mana ada surah tabba? Ha? Surah Al-Masad. Tabbat syada Abi Lahabin wa tabba. Makna apa? Celakalah. Celakalah. Tengok Allah bagi tahu kan. Nampak kat dunia macam okey, sihat jadi pemimpin. Tapi Allah kata mereka ni sebenar celaka. Hanya kerana apa? Menyembah berhala ataupun zalim pada diri sendiri. Cuba buka surah Nuh ayat 20. Yang sebelum tu. Okey. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh mengadu pada Tuhan. Cuba terjemah. Qala Nuhun. Telah berkata Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuanku, innahum, sesungguhnya mereka iaitu kaum Nabi Nuh, asawni, mereka terhaka padaku. Aku dakwah mereka supaya sembah engkau, tapi mereka engkar. Dan akhirnya bila mereka engkar kepada Rasul, automatik mereka akan wattaba'u, ikut siapa? Mesti ada yang tok guru ataupun pemimpin yang mereka ikut. Di sini mereka ikut man orang, lam yazidhu maluhu, yang orang tu, yang orang yang diikuti hartanya sedikit pun tidak menambahkan kepadanya, wa waladuhu, dan anaknya pun tak menambah, illa khasara. Khasara sama dengan tatbib tadi, rugi. Maksud apa ni? Pemimpin yang diikuti, dia ada anak, dia ada harta, tapi semua tu anak dan harta bukan menambah kebaikan padanya, tapi merugikan pada siapa? Kalau harta dan anak pemimpin merugikan mereka, maka kepada pengikut lagi rugi. Tengok Allah nak bagi faham. Siapa yang ikut nafsu, walaupun dapat duit banyak, sebenar adalah menempah kecelakaan. Wa makaru makran kubbara. Okey, kita balik pada ayat kita. Wa kadzalika, dan demikian itulah akhzu rabbika. Apa makna akhzu? Akhzu ni asalnya mengambil, tapi di sini makna begitulah Allah mengazab mereka. Dia terjemah apa tu? Ha? Begitulah Tuhan engkau mengazab mereka. Iza akhaza, macam mana tu? Begitulah Allah mengazab mereka. Iza, apabila akhazal qura, dia iaitu Allah menimpa penduduk negeri-negeri. Wahya zalimah, sedangkan dia tu balik pada apa? Hiya tu balik pada apa? Negeri. Tapi sebenarnya Allah turunkan azab ni kepada negeri ke kepada penduduk? Penduduk. Dalam keadaan dia iaitu penduduk negeri zalim. Jadi Allah begitu sebab
Kenapa Allah turunkan azab pada penduduk negeri? Sebab penduduk negeri ini adalah juga Allah sebut zalim, bukan kafir. Supaya hukum ni merangkumi semua orang yang ada sifat zalim walaupun di Islam. Inna akhzahu, sesungguhnya akhzahu, azabnya alimun, sangat syadidun, alimun sangat pedih ataupun sangat dahsyat. Okey. Cuba tengok hadis. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dan Muslim dan Tirmizi wa Ibnu Majah. An Abi Musa al-Asy'ari, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, cuba terjemah, innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala la yumli. La yumli apa dah? Ada dua harfu taukid, satu inna, sesungguhnya, yang kedua lam. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan menangguhkan bagi orang yang zalim. Allah pasti menangguhkan. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi peluang mereka bertaubat. Lagi-lagi umat Nabi Muhammad, ramai tak yang sembah berhala dah berpuluh tahun, kadang-kadang sampai ketua, tapi sihat, tak ada azab. Allah tangguh kepada orang zalim hatta sehinggalah iza akhazahu, sehingga sampai satu masa Allah turunkan azabnya, lam yuflithu, Allah tidak akan lepas seorang pun. Kalau ada 1,200 orang, 1,200 orang lah kena. Kisah kita baca kisah Nabi Lut kan, Allah nak hancurkan mereka yang zalim, dan orang yang zalim ada dalam rumah Nabi Lut. Apa yang Allah buat? Ada dua orang kan? Siapa dia? Nabi Lut seorang isteri. Apa yang Allah buat? Allah suruh Nabi Lut keluar. Dan jangan begitu isteri kamu, sebab isteri kamu termasuk orang yang zalim. Lepas tu, lepas Nabi baca ni, Nabi pun baca ayat yang kita terdebur tadi. Wa kadzalika akhzu rabbika iza akhzal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid. Jadi semua ni peringatan kepada siapa? Kepada yang paling utama, kepada orang yang ada sifat zalim ni. Dan yang paling utama ketika ayat ni turun kepada orang musyrikin. Dan mesej ayat ni sampai kepada mereka. Sampai, dan mereka faham tak? Faham. Makna itu masalah mereka. Nabi tidak boleh paksa. Nabi hanya dan mesejnya Nabi dah sampaikan. Tapi sekarang ramai tak orang yang zalim, dan mesej ni sampai tak pada mereka? Tak sampai. Kenapa? Sedangkan zaman kita Quran lagi banyak ada di mana-mana. Kalau dalam masjid lagi berak-rak dan berdebu-debu. Tapi mesej cerita orang zalim, bagaimana Allah azab mereka, tak sampai pada mereka. Macam mana mereka nak berubah? Yang sampai tak berubah itu masalah lain. Masalahnya ialah mesej daripada Quran tak sampai pada orang zalim. Kalau dicerita ayat ni pun biasanya dalam masjid. Orang zalim duduk kat mana? Luar. Jadi siapa yang bersalah ni? Orang zalim bersalah ke, ataupun orang yang ada Quran tak sampaikan, dia bersalah? Yang dua-dua salah. Tapi dua-dua tak rasa bersalah. Betul kan? Kita rasa bersalah tak? Bila ada orang zalim tapi kita tak tegur. Dan kita tahu tak, antara punca
manusia zalim dan diazab oleh Allah ialah sebab tidak mencegah kemungkaran. Dalam surah apa tu? Al-Baqarah. Betul ke? Asalnya surah Al-Ma'idah. Cuba buka. Al-Ma'idah ayat 78. Betul ke? Ha? 78 ke 87? Cuba baca ayat tu. Ha? Lu'ina lazi. Betul, 78. 79 dalam 80. Okey, cuba tengok. 78 dan 79. Mana tak nampak ni? 7. Okey. Lu'ina dilaknat. Yang kita belajar semalam kan. Kaum Nabi Syuaib dilaknat bila? Daripada dunia lagi sampai akhirat. Ini pun sama dilaknat. Siapa ni? Allazina kafaru, orang-orang kafir min Bani Israel, daripada kalangan Bani Israel ni ialah keturunan mulia, keturunan para nabi, tapi tak menghalang untuk Allah melaknat mereka. Bila tu? Ala lisani Dawud, melalui lidah Nabi Daud ataupun melalui kitab Nabi Daud. Cerita Allah melaknat Bani Israel ada disebut dalam kitab Nabi Daud dan juga dalam kitab Isa ibnu Maryam. Sebab apa Allah laknat mereka? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu sebab mereka asau, derhaka. Dan mereka itu adalah ya'tadun. Ayat ni Allah tak sebut macam mana mereka derhaka, apa yang mereka melampau. Tapi Allah sebut spesifik dalam ayat seterusnya. Iaitu kanu. Cuba angkat sikit. Kanu adalah mereka la yatanahawna. Mereka tidak mencegah, tidak saling mencegah an munkarin, terhadap kemungkaran. Tengok dalam bahasa Arab, munkarin dalam bentuk apa dia? Bila sebut nakirah, nakirah ni umum. Bila umum maksud apa? Apa saja jenis kemungkaran dia tak cegah. Sama ada besar ke kecil ke, yang fa'aluh, yang dilakukan oleh puak-puak mereka. Labi sama kanu yaf'alun. Alakah buruknya apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan buat mungkar, tapi mereka tak cegah kemungkaran. Jadi kalau kita fikir antara yang buat mungkar dengan yang tak buat tapi tak cegah, sebenarnya siapa yang jahat? Logiknya yang buat kan. Yang berzina dengan yang tak berzina tapi tak cegah orang berzina. Logiknya yang jahat ialah, tapi antara dua siapa yang kena laknat? Sebab apa? Sebab berlaku perbuatan mungkar tidak ada pencegahan. Bahkan mungkar bila tak dicegah dia akan lebar. Betul? Kalau kita tengok zaman kita kecil dululah, jarang berlaku jenayah yang berlaku pada hari ini. Betul kan? Budak-budak sekolah rendah pun dah berzina. Dulu mana ada? Abang umur 15, rogo adik umur 14. Dulu mana ada? Betul tak? Semakin lagi dahsyat. Kenapa? Sebab tidak ada pencegahan. Yang belajar ramai. Yang buka sekolah agama ramai. Yang buka kelas ramai. Tapi yang berdakwah mencegah kemungkaran tak ramai. Maka kemungkaran semakin berleluasa. Okey. Kita balik pada ayat kita. Habis ke? Okey. 10:30 kan? Okey, kita
Ambil satu ayat lagi. Inna. Sesungguhnya. Fi zalika. Pada demikian itu. Pada demikian itu. Pada apa ni? Kejadian apa? Bagaimana Allah mengazab umat dahulu. Pada demikian itu la ayatan, pasti ada peringatan. Tapi ramai tak orang ambil peringatan daripada kisah umat dahulu diazab? Ada? Tak ramai. Bukan semua. Siapa yang betul-betul ambil peringatan? Liman khafa, bagi man siapa? Khafa. Khafa kalau masdar dia khauf. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kalau khauf ketakutan, kalau khafa fi'il madhi. Bagi orang yang, bagi siapa yang takut azab al-akhirah, azab akhirat. Jadi yang betul-betul terkesan bila baca kisah umat dahulu diazab oleh Allah, yang betul-betul terkesan ialah orang yang ada akidah. Akidah apa ni? Akidah beriman dengan hari akhirat. Tapi kalau dia tak yakin pada hari akhirat, dia pun tak tahu apa akhirat, bacalah Quran 30,000 kali, dia tak akan terkesan. Cuba buka surah Qaf, ayat terakhir, ayat 45. Okey. Cuba kita terjemah. Nahnu, kami, a'lamu, lebih mengetahui, iaitu Allah lah. Allah kata kami lebih tahu bima yaquluna, dengan apa yang mereka katakan. Siapa mereka tu? Orang musyrik Mekah. Apa yang mereka kata? Nabi penipu, Nabi tukang sihir. Allah kata aku lebih tahu. Maksud apa ni? Bila Allah beritahu Nabi, aku lebih tahu apa yang mereka cakap. Bahkan sebelum mereka cakap apa-apa pada engkau, aku dah tahu pun. Apa faedah Allah beritahu pada Nabi? Apa dia? Makna Allah nak beritahu pada Nabi, pandai-pandailah aku uruskan. Jangan risau. Kecuali kalau Allah tak tahu kan. Allah tak tahu, mungkin Nabi akan dibiarkan. Tapi Allah kata aku tahu semua. Orang kata kamu gila ke, tukang sihir ke, orang sakit hati, semua aku tahu. Jangan risau. Dan wama anta alaihi bijabbar, dan tidaklah engkau ke atas mereka jabbar. Apa makna jabbar? Engkau bukan orang yang boleh memaksa mereka beriman. Kan Nabi nak, bukan setakat Nabi menyampaikan, tapi kalau boleh Nabi nak, kalau boleh semua kaum dia beriman. Allah kata bukan kamu jabbar. Jangan buat lebih daripada yang sepatut. Kemudian fazakir. Apa yang patut kamu buat? Fazakir, berilah peringatan. Dengan apa? Quran. Jelas. Clear kan? Ya Allah, yang inilah yang Nabi pagi, petang, siang, malam 23 tahun cerita Quran. Sebab tu masyarakat berubah. Kalau tak berubah tu memang itu masalah dia. Tapi sekarang kita nak kata masyarakat tak berubah, kita tak boleh nak salahkan masyarakat 100%. Kenapa? Sebab mesej Al-Quran tak sampai pada mereka. Yang banyak sampai pada masyarakat apa dia? Yang mengaruk. Mimpi sana, mimpi sini, zikir 1000, zikir 987. Sebab itulah, macam mana nak berubah kan? Dia yang boleh mengubah hati dan akhlak manusia ialah ayat-ayat Al-Quran saja. Jadi Allah pesan pada Nabi, walaupun kamu Nabi, tapi hanya sampaikan Al-Quran. Dan Quran ni terkesan kepada siapa?
Man yakhafu wa'id. Orang yang takut wa'id. Wa'id apa dia? Amaran aku. Yang tak beriman tu sebab dia tidak ada rasa takut pada azab aku. Biarkan mereka. Tapi ramai sahabat yang ada rasa takut pada amaranku, dia akan terkesan. Dan ramai yang menjadi sahabat yang terbaik. Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey, kemudian Allah kata, semua cerita-cerita umat dahulu diazab adalah sebagai pasti ada pengajaran, tapi bukan untuk semua orang. Untuk orang yang hanya yang sentiasa takut pada azab di akhirat. Zalika. Azab akhirat apa dia? Demikian itu ialah hari. Yaumun, hari. Majmu'un. Apa majmu'un? Daripada jamak, dikumpulkan. Lahu, baginya, iaitu bagi hari tersebut, an-nas, semua manusia. Jadi orang yang takut pada hari akhirat akan terkesan dengan Al-Quran. Hari akhirat apa dia? Hari yang pertama, semua manusia dikumpulkan. Daripada Nabi Adam sampai orang dulu, orang sekarang, orang akan datang. Dan dikumpulkan semua di satu tempat dalam keadaan bogel. Duduk kan berdiri? Berdiri. Berapa lama? 50,000 tahun. Jadi kalau kita fikir hari akhirat, suasana menakutkan, kita akan terkesan bila baca Quran. Wazalika, dan demikian itu, yaumun mashhud, hari. Ini sifat kedua hari kiamat. Yang tadi semua manusia dihimpunkan. Yang kedua, hari yang disaksikan. Allah tak sebut disaksikan oleh siapa. Maka pengajarannya apa? Semua akan menyaksikan apa yang berlaku daripada mahsyar. Orang, jin, malaikat, haiwan masuk tak? Haiwan masuk. Semua sekali. Kita nak buat maksiat depan orang, takut kan? Malu. Tapi di akhirat besok, semua terbongkar. Okey. Jadi kalau hari akhirat 50,000 tahun berdiri dan matahari pula sejengkal. Dan tidak ada pokok, tidak ada rumah, tidak ada tempat berteduh. Tak ramai yang takut. Sekarang cuaca panas, ramai tak takut. Kementerian Pendidikan dah nak buat keputusan apa dia? Kalau cuaca panas sangat akan diberi, tidak ada aktiviti luar, semua dalam kelas. Padahal tak mati pun, cuba berdiri kat luar. Tengah panas 2-3 jam. Cuba test. Kan? Matahari jauh lagi. Dan ada pakaian. Pakai payung. Semua takut, betul tak? Tapi dahsyatnya hari kiamat, tak rasa. Sebab apa? Sebab apa? Kita bukan takut pada panas dia. Hujan pun takut kan? Hujan sikit pakai payung. Tunjuklah gedebel sikit, tak payah payung kan? Ini hujan pun takut. Macam mana kamu tak takut dengan suasana hari kiamat? Jadi semua punca ni apa dia? Sebab jahil tentang hari kiamat. Dan hari kiamat semua ceritanya yang benar dan sahih di mana? Dalam Quran. Selagi kita tak faham Quran, tak ada rasa takut tu. Cuba buka surah Ar-Rum ayat 55 dan seterusnya. Okey. Cuba terjemah. Wa yauma, dan hari itu taqumus saah, akan berlaku saat tu kiamat. Pada hari itu akan berlaku kiamat. Dan bila berlaku kiamat apa dah? Yuksimul mujrimun.
Yuksimu apa dah? Bersumpah. Siapa yang bersumpah? Orang-orang yang berdosa. Allah tak sebut kafir supaya kita jangan syok sendiri. Orang-orang yang berdosa bersumpah bila berlaku kiamat. Apa mereka sumpah? Malabisu. Mereka tidak pernah tinggal di dunia ghaira sa'ah, kecuali sekejap. Satu saat, setengah hari. Kenapa semua bila dah mati ataupun kiamat dia rasa tinggal kat dunia sekejap dia? Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba semua datang perasaan. Pada masa kat dunia tu dia kata bilalah nak mati. Tak mati-mati lagi kan. Tapi bila mati dia kata sekejapnya tinggal kat dunia. Kenapa? Apa sebab? Sebab dalam kepala dia masa tu dia cukup yakin di akhirat dia akan hidup berapa lama? Tidak ada penghujung. Bila hidup tidak ada penghujung, banding dengan kehidupan dunia 70 tahun, 70 tahun jadi kecil je. Jadi bila kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah, kami tak pernah tinggal kat dunia kecuali sekejap. Kazalika kanu yufakun. Begitulah adalah mereka dipalingkan daripada kebenaran. Disebabkan apa? Umur 70 tahun, tapi dia kata sekejap. Tak sempat nak beriman. Mereka dipalingkan dengan apa? Dunia. Tertipu dengan, betul kan? Semua yang tak beriman, semua yang tak beramal soleh, sebab tertipu dengan dunia. Allah kata apa dalam surah Munafikun? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Allah larang, ini bukan larang orang kafir, larang orang beriman. Wahai orang beriman, jangan harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu. Makna ada tak orang beriman juga dilalaikan oleh dunia? Ada. Orang kafir tak payah cakap lah. Dan Nabi kata, Tuhan kata, siapa yang dilalaikan oleh harta dan anak-anak daripada mengingati Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang yang rugi. Orang kata kamu paling bertuah, tapi Allah kata kamu rugi. Okey, lepas tu tengok ni, yang tak sempat beramal dia kata hidup kat dunia sekejap. Yang berilmu, Allah kata waqala allazina utul ilma. Pada hari kiamat berkata orang-orang yang diberi, ini keistimewaan orang bila berilmu. Telah berkata orang yang diberi ilmu dan iman. Ada dua. Satu ilmu, satu iman. Ada orang berilmu tapi tak beriman. Kan? Contoh? Ahli kitab Yahudi, ada kitab, ada ilmu tapi tak beriman. Jadi kemuliaan manusia ialah bila ada ilmu dan iman. Apa dia kata pada puak-puak ni yang berdosa dan menganggap hidup kat dunia sekejap? Dia kata apa? Laqad labistum. Pasti sesungguhnya kamu telah tinggal fi kitabillah. Fi kitabillah iaitu mengikut apa yang Allah takdirkan. 70 tahun ke 80 tahun. Kamu sebenarnya tinggal bukan sekejap, tapi mengikut apa yang Allah takdirkan dalam kitab Allah. Sampai bila? Ila yaumil ba'si, sehingga hari kebangkitan. Dan fahaza yaumul ba'si. Sekarang hari kebangkitan. Kamu ada sendiri dan kamu nampak. Walakinnakum, akan tetapi dulu masa kamu kat dunia, kuntum la ta'lamun, kamu jahil. Jahil tentang apa ni? Dalam ayat ni jahil tentang yaumul ba'si, hari kiamat, hari akhirat. Kan? Bila dah jahil tentang hari kiamat, fokus hidupnya ialah dunia. Satu lagi ayat ni, ayat 57. Fayauma izin, maka pada hari itu la yanfa'u, tidak memberi manfaat allazina zalamu, orang zalim. Allah tak sebut kafir. Orang-orang zalim tidak memberi manfaat sedikit pun. Apa dia? Ma'ziratuhum, ma'ziratuhum, alasan mereka. Mereka bagilah 1000 alasan, tak sempat nak beramal, tak sempat nak pergi, nak bertaubat ke. La yanfa', tidak memberi faedah. Walahum yusta'tabun, dan mereka sama sekali tidak
lagi diberi peluang untuk bertaubat. Waktu dah tamat. Tengok seterusnya Allah kata apa? Walaqad darabna linnas fi hadzal Quran. Sesungguhnya kami telah darabna apa dah? Kami telah pelbagaikan kepada manusia dalam Al-Quran min kulli masal, dengan berbagai-bagai contoh dalam Quran. Supaya apa? Supaya manusia sempat bertaubat, sempat beramal. Macam-macam kami cerita dalam Quran. Wala in ji'tahum. Kemudian Allah kata, kalau engkau mendatangkan kepada orang-orang mujrimun ni bi ayatin, dengan satu tanda kebesaran Allah, apa mereka jawab masa kat dunia? La yakulanna, pasti orang-orang kafir berkata, in antum illa mubtilun. Dia kata apa pada Nabi Muhammad? Yang kamu cakap tu semua adalah batil. Kan? Masa kat dunia. Last. Kazalika. Demikian itulah yatba'ullah. Allah tabak apa dia tabak? Mengunci, menutup. Tutup apa? Qulub. Hati. Hati siapa ni? Allazina la ya'lamun. Tengok puncanya tidak ada ilmu, puncanya tak faham Quran, akhirnya Allah kunci terus hati. Jadi saya nak bagi peringatan pada saya, kawan-kawan dan semualah, siapa yang tak tadabbur Al-Quran, takut-takut dia termasuk orang yang Allah dah kunci pintu hatinya, dia tak akan belajar agama. Last sekali Allah pesan pada Nabi, fasbir, sabarlah. Inna wa'dallah haqqun, janji Allah adalah benar. Jangan kisah dengan orang musyrik yang tak nak beriman. Kerja kamu dah selesai. Wala yastakhifannaka allazina la yuqinun. Janganlah orang-orang yang la yuqinu, yang tidak yakin tentang hari kiamat, menyebabkan engkau rasa takut, rasa risau. Jangan risau. Sebab kamu dah sampaikan. Yang sepatut risau sebab dia? Kita sebab kita dah faham, kita dah belajar, tapi kita tak sampaikan. Okey, wallahu a'lam. Berapa ayat kita belajar malam ni? 4 daripada surah Hud. Kalau campur-campur semua rasanya lebih pada 10. Adakah hati-hati anda terkesan? Kalau terkesan, sila sampaikan. Okey, insya-Allah kita jumpa pagi besok. Pukul 10 pagi insya-Allah. Kan? Besok surah Zukhruf. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم